سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Wardah selaku pengerusi pada hari ini. Ada kita sama pink cuma pink Ustazah pink cerah lagi daripada Wardah okey. Dan juga kepada pengelola, kepada pengerusi pekasih, kepada ketua pengerusi Masjid Surau Rahmaniah dan juga seluruh surau-surau di sekitar Ampang, dan yang paling khususnya kepada sahabat Ustazah Kak Zarina atau dengan nama lain yang adalah Kak Mimi yang menyunting Ustazah, yang mengingatkan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih. Ala kulli hal, moga-moga semua ini menjadi asbab untuk kita disatukan oleh Allah di dalam syurga insya-Allah. Ala kulli hal, hari ini kita akan masuk bagaimana kesan dosa yang akan menyebabkan kita jauh daripada Allah dan semakin dekat dengan manusia. Dan akhirnya jauh daripada pujian dan penghormatan, bahkan akan mendapat celaan dan juga penghinaan. Okay? Kalau tengok pada buku, kita boleh tengok pada bab yang ke-6. Sampai ada buku. Okay? Cuma Ustazah masuk sedikit yang belakang. Jadi dapat kita faham apabila tajuk buku ni dia kata kesan dosa dalam hidup. Apa yang akan menyebabkan kepada kita apabila hati kita dah berdosa, iaitu kita tengok bagaimana kita akan disibukkan dengan urusan dunia. Okay? Orang yang selalu beri alasan, bukan saya tak nak tapi ya Allah banyak kerja. Itu namanya kesan dosa. Bukan kerja tu masalah. Tak. Kerja tak ada masalah pun. Macam mana saya nak buat? Orang lain boleh lah anak dia sikit. Ya Allah, anak saya ni ya Allah. Macam-macam dia bagi alasan. Itu bukan alasan anak. Itu anak tak ada masalah. Tapi dia adalah kesan dosa. Okay? Kesan dosa lalu Allah bagi. Dunia akan menghimpit kita. Akhirnya kita akan jadi sempit. Okay? Rasa tidak ada jalan keluar. Akhirnya kita akan terjadi di kalangannya pada dalam bab keempat dulu kita dah sebut dia termasuk dalam golongan ghaflah. Okay? Golongan yang dilalaikan dengan urusan dunia sampai tidak ada ruang masa untuk akhirat. Dan Ustazah yakin sangat kepada semua yang berada depan Ustazah ini, walaupun tutup gambar, nampak tulisan nama je pun, tapi Ustazah yakin semua sedang berjuang. Betul kan? Banyak tak lagi kerja yang tak selesai kat belakang kita tu? Banyak, betul tak? Banyak, Ustazah. Sangat banyak. Okay tak? Tapi Allahu Akbar, kita berjuang. Okay? Dan Allah nak tunjuk, kalau Ustazah sendiri, Ustazah kata, Ustazah daripada pagi tadi pukul 6.30 dengan program bacaan maksurat, lepas tu sambung 8.30 dengan kopi-kopi pagi, 9.45 dengan bersama dengan pekasih sekarang ni. Allahu Akbar. Ustazah kata, ya Allah, tak sempatnya. Tapi Allah tu menghadirkan apabila kata-kata, tak apa aku dahulukan. Tengok-tengok, ada orang tolong sidai kain. Kita tengok-tengok, ada orang tolong masak. Ya Allah, ya Rahman. Dia kata, tak apa, hari ni sibuk. Jadi tak apa. Ya tak? Subhanallah. Sebab tu jangan letak dalam otak kita alasan dulu. Jika kamu dahulukan Allah, Allah akan bantu kamu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan akan tetap teguhkan kaki-kaki kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, sekarang kita masuk dalam bab yang ke-6. Apa dia? Jauhnya seseorang daripada pujian. Okay? Sebab dia dah dekat dengan manusia, lalu akhirnya dia hanya jaga pandangan manusia. Kesan dosa dia. Siksaan apabila akibat daripada dosa dan maksiat ialah Allah akan mencabut pelbagai nama kepujian dan kehormatan. Dan Allah akan gantikan dengan nama celaan dan kehinaan. Tu. Nampak ya? Kesan dosa, Allah akan buka aib kita orang nampak. Okay?
Selama ni kita kita bukan baik sangat, tapi Allah tutup aib kita lalu orang nampak yang baik. Jelas eh? Orang nampak baik je. Contohnya orang datang kat rumah kita kan. Time dia datang tu kebetulan pada kita. Kita baru kemas rumah. Kita baru siap anak. Kita hari tu hari rajin. Mungkin hari rajin kita. Tapi tiap-tiap kali orang nak datang rumah, tu dia orang akan kata bahawa ya Allah kemasnya rumah dia, rajinnya dia, ya Allah. Tiap-tiap kali saya pergi, ya Allah kemas je. Sebab apa? Padahal ada tak hari yang memang bersepah? Ada. Tapi Allah tutup aib. Jelas eh? Allah yang tutup aib kita. Tapi bila manusia lalai daripada Allah, dan ada buat dosa dengan Allah, Allah akan buka pintu celaan dan penghinaan. Dengan cara macam mana? Apabila orang nak datang contoh kat rumah, kita kata, lah kenapa tak cakap awal-awal? Kan tak? Ya Allah, malunya rumah sepah. Kita kata, nampak tak? Sebenarnya, bukan sebab kita jahat atau sebab kita baik. Tapi sebab Allah dah tutup dosa kita tadi. Tapi apabila kita buat dosa, Allah biarkan kita urus sendiri. Akhirnya terbukalah aib kita. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Nampak tak kesan dosa? Justru itu jika ada orang mengumpat kita. Jika ada orang mengata dekat kita. Jangan terus blame orang tu. Jangan terus kutuk orang tu. Terus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dosaku. Okay tak? Kalau tak kerana dosaku, Allah tak buka aib ni. Istighfar dulu, istighfar dulu, istighfar dulu. Tu orang tua-tua dulu, apabila ada berlaku masalah kat dalam hidup dia, dia tengok anak dia, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mulut tu kan tak lekang. Okay? Dengan istighfar, istighfar, istighfar. Sebab apa? Sebab terus menyatakan bahawa, ya Allah, ampunkan dosaku. Tengok anak tak dengar cakap, Astaghfirullahalazim. Dan kita pun macam tu juga kan? Ada masalah, Astaghfirullahalazim. Maknanya, ya Allah, kalaulah kerana dosa aku, ya Allah, kau tutuplah, ya Allah, kau ampunkanlah dosa aku, ya Allah, tolong, wahai Allah. Ha. Kemudian dia sebut, dengan demikian, tercabutlah daripada seseorang sebagai seorang mukmin. Dia tidak diiktiraf sebagai orang yang beriman, tetapi apa yang diiktiraf sebagai seorang yang was-was, sebagai seorang yang takut. Mukmin lawannya takut. Orang yang rasa aman dengan Allah, rasa bahagia duduk dengan Allah, la takhaf wa la tahzan. Dia tak akan ada rasa sedih, dia tidak akan rasa takut sebab apa? Dia tahu Allah ada dengan dia. Tapi orang yang buat dosa, Allah cabut nilai mukmin tadi. Akhirnya sikit-sikit tak naklah, takut nanti, takut nanti, takut nanti. Semua kalimat dalam yang keluar daripada mulutnya takut. Allahu Akbar. Berlaku tak dalam hidup kita? Berlaku kan? Saya risaulah, takut nanti kalau injek vaksin ni, tengok orang lain bengkok sana. Ya Allah, lepas tu orang injek ni, lepas tu ada demam lah. Lepas tu ada orang yang injek vaksin, lepas tu kena balik COVID. Takutnya macam mana ni? Nampak tak tu? Hidupnya sentiasa takut. Tapi pada orang yang mukmin, apa disebut? Ya Allah, ini ikhtiar aku. Hidup mati aku di tangan engkau, ya Allah. Okay? Ini ikhtiar yang telah aku laksanakan, wahai Allah. Okay? Aku bukan bergantung dengan vaksin. Tapi dia adalah ikhtiar. Lalu apa pun nak berlaku, kita akan jadi orang yang redha. Okay? Sikit kita tak akan menyalahkan. Okay? Kalaulah yang orang kata dalam ini satu perancangan untuk menjatuhkan orang Islam ke, untuk mematikan orang macam mana kan. Wallahu alam, ya Allah, aku urusan ini aku serah kepada engkau. Bukan di bawah bidang kuasa kita nak kaji. Kita dah lantik kerajaan, kita dah lantik pemimpin. Nampak ya? Kita dah lantik orang-orang ni untuk jadi wakil kepada rakyat, untuk menguruskan. Jadi jika berlaku suatu benda, mereka akan bertanggungjawab. Justru itu penting kepada kita lantik orang yang layak. Okey? Nah, ni kalau huru hara kan, huru Malaysia ni, dalam keadaan PM nak letak jawatan lah, macam-macam dunia haru sungguh kita sekarang. Dalam keadaan COVID pun Allah suruh kita balik kembali kepada Allah pun, kita masih lagi bergelut tentang urusan dunia yang tak habis-habis. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah buang, cabut daripada orang yang buat dosa ni apa dia? Al-birri. Buat baik.
Dia selalu dah sangka buruk. Lawan kepada bir ni dia sangka buruk dengan orang. Dia tak boleh nak buat baik. Apabila dia nak buat baik, dia kata, kalau kita buat nanti lepas ni, dia datang balik minta sedekah dengan kita. Dah tu. Padahal sedekah tu baik kan dalam Islam. Orang yang beriman, dia akan rasa apa? Apabila ada orang minta sedekah datang rumah dia, ya Allah, Allah hantar orang ni untuk angkat martabat aku pada hari ini. Tapi orang yang buat dosa, dia akan kata, janganlah. Nanti kita bagi hari ni, esok, dia akan datang tiap-tiap hari. Perasaan takut tu datang pada diri dia. Akhirnya dia buat takbir kebaikan, tak buat kebaikan. Kerana takut nanti dia datang. Ustazah rasa kalimat tu selalu keluar kat mulut kita kan. Bukan kata kat orang buat baik dengan binatang pun. Jangan bagi makan ayam kat sini. Nanti dia habis. Tiap-tiap hari dia naiknya. Jangan bagi kucing tu. Nanti kucing dia datang tiap-tiap hari. Ada je macam-macam. Allahu Akbar. Jadi sedar jika kita terhalang untuk buat baik, itu tandanya hati kita penuh dengan dosa. Terhalang. Nah, yang ketiga, dia kata apa antara Allah cabut dari jiwa kita ini, al-muhsin. Rasa nak buat yang terbaik ataupun ihsan. Rasa simpati dengan orang lain. Buat yang terbaik. Tapi kita akan datang, ada orang yang tak beriman. Orang yang beriman dia akan kata, Allah nak tengok apa terbaik yang akan aku buat. Tapi orang tak beriman ataupun orang yang hati dia kotor, dia akan kata, alah, buat simple-simple dah lah, ada. Ni siapa je, biasa dah lah, ada. Jangan lebih-lebih sangat, nanti naik tocang orang ni. Betul tak? Kenapa dia nak buat baik? Tak boleh lebih-lebih sangat ni. Sebab apa? Sebab dia dah akan melarikan kesan dosa, orang tu tidak akan buat yang terbaik. Dia buat hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Yang keempat, dia kata, orang yang buat dosa ni Allah akan cabut daripada jiwanya, iaitu al-muttaqin, golongan orang yang bertakwa. Tapi apa yang Allah gantikan dengan namanya cari pandangan manusia. Okay? Apabila dia nak buat satu benda, kalau tak kena orang, dia tak buat lah. Dia rasa, alah, contohnya lah suami kata, yang hendak lama dah kita tak makan nasi biryani. Kita pun jawab apa? Alah, tunggulah anak-anak balik. Sedap sikit nak masak banyak-banyak. Anak-anak semua makan. Setakat kita nak makan dua orang je, ya Allah. Tak apa nak masak nasi biryani. Contohnya tak? Maksudnya, kita nak buat tu, kita nak tunggu orang ramai. Nak tunggu orang. Padahal menunaikan impian seseorang, besar kemungkinan sebab Allah nak tunaikan impian kita. Makin berat kita nak tunai, makin besar yang Allah nak bagi pada kita. Tapi kita selalu mengeluh kan, bagi-bagi alasan je. Okay. Dan kita boleh nampak dari sini, Ustazah tak kata ke orang ni, kata kat Ustazah sendiri. Tidak? Kata kat diri sendiri. Sebab terasa sangat, sebab semalam macam suami kata, ya, lama dah tak buat nasi kambing. Ustazah kata, musim-musim PKP ni dia nak berangan lah. Nak makan nasi sedap-sedap sangat. Tidak? Orang lain tengah bergelut, nak makan. Dah lah harga kambing makin mahal zaman sekarang ni. Paling tidak pun sekurang-kurangnya tunggulah anak-anak balik. Bolehlah kita masak, boleh anak-anak pun makan. Ustazah kata kat Ustazah lah ni. Suami jangan apa? Agak-agak sampai bila nak tunggu semua anak balik? Seorang duduk ujung sana, seorang duduk ujung sini. Nak tunggu semua berkumpul agak-agak bila? Allah ya Allah. Subhanallah. Ustazah kata, yelah syukur-syukurnya baliklah 2-3 orang bagi alasan. Nampak tak sebenarnya? Malas. Kedekut. Betul tak? Alasan yang kita bagi, cuba kita yang nak. Agak-agak yang laju je kita buat kan? Ya Allah teringin laju dia buat. Tapi sebab orang lain yang berkehendak. Itu hakikat sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengata kat diri sendiri dan ni. Kemudian Allah kata apa? Orang yang bertakwa, orang yang buat dosa, Allah akan cabut daripadanya al-muti', iaitu orang yang taat. Dia takkan taat, tapi dia beralasan. Dia buat maksiat ataupun dia engkar. Sami'na wa ata'na, lawan dia sami'na wa asayna. Dia dengar, tapi dia tak nak patuh. Tu.
Dalam jiwa dia selalu ada alasan. Okay? Ha. Jadi akhirnya dia kerana apa? Kerana kesan dosa. Ha. Kesan dosa tadilah. Kerana tidak ada lagi rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang nak patuh kepada Allah, akhirnya dengan terlampau dia menyibukkan dengan urusan dunia, akhirnya dunia menghimpit diri dia. Akhirnya dia jatuh ke lembah martabat yang sangat hina. Jawatan-jawatan yang Allah bagi, pangkat-pangkat ini sudah hilang daripada dirinya. Na'udzubillah min zalik. Iaitu lagi Allah cabut daripada dirinya sifat al-wali, rasa kasih dan sayang. Akhirnya dia akan jadi apa? Stres. Sebab dosa. Contohnya, kadang kalau kita fikir logik, kita nak tak bersama dengan ahli keluarga kita dalam syurga? Nak kan? Sekarang Allah pun bagi peluang PKP setahun lebih. Okay tak? Okay? Allah bagi untuk apa? Untuk kamu merasai kalau kamu nak ahli keluarga kamu di dalam syurga, wujudkanlah keluarga kamu sekarang, rumah kamu baiti jannati. Tapi kenapa dunia hari ini melahirkan kepada kita ramai orang yang bunuh diri ataupun ramai orang yang dapat penyakit depres. Stres duduk dalam rumah dengan anak-anaknya, dengan suaminya, dengan ya Allah banyak masalah. Sebenarnya yang kita jadi bahagia bukan kerana kaya, bukan kerana rumah besar, kerana hati kita tenang. Hati kita tenang. Sekarang kita tak dapat ketenangan ini. Kerana apa? Kerana dosa. Allahu Akbar. Lalu akhirnya dalam rumah tu tidak ada lagi nilai kasih sayang sesama semua. Semua orang stres. Anak stres dengan mak, mak stres dengan anak, suami stres dengan isteri, hadis. Semua dalam rumah tu stres. Kerana apa? Kerana dosa. Cuba wujudkan dalam rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang menghafaz Quran. Contohnya. Rumah tangga yang berusrah. Kan? Tak adalah stres. Kejap-kejap nak makan, kejap-kejap nak makan. Sebab semua tengah menghafal. Dia ada jadual. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, kemudian Allah tarik lagi daripada diri orang ni, dari sudut penghormatan, daripada sifat al-wariq. Dia tak ada rasa warok. Aku ikut suka aku nak buat apa yang aku suka. Warok dah tak ada dah. Bahkan menjadikan maiman, warok dan wabarakun. Ada, okay? Ha. Padahal warok tu ejak lain. Warok tu namanya tunduk patuh kepada Allah. Sifat rasa malu. Okay? Tapi ra'dun, kedok. Wara'dun dalam bahasa Arab tu, dalam Quran tu, dan kilat. Jauh bezanya tu. Okay. Kemudian Allah tarik lagi daripada orang yang buat dosa ini, iaitu sifat al-muslih. Sifat nak buat kebaikan. Maknanya dia tak ada keinginan nak buat baik. Pada diri dia, okay? Tak apa, biarlah. Biar orang lain. Tak perlu untuk dia buat baik. Allahu Akbar, na'udzubillah. Untuk apa kita sebut benda ni? Untuk kita buat flashback. Aku ni ada tak perangai dalam jiwa aku ni nak buat baik. Selalu nak buat baik. Selalu nak buat lebih baik dan lebih baik. Okay? Kemudian Allah buang lagi sifat al-abid. Rasa nak beribadah. Tetapi apa yang Allah ganti, rasa cukup dengan apa yang dah kita buat. Saya dah bangun dah solat tahajud. Saya dah buat dah solat. Tapi kemanisan itu bukan benda yang kita fikirkan. Asal buat. Tidak ada risau al-abid, penghambaan. Buat ini menjadikan kita bertambah rasa hamba, bertambah rasa ya Allah kerdilnya aku. Perasaan itu tak datang. Sebab apa? Dosa. Kemudian dia hilang rasa khauf, takut pada Allah. Tapi dia lebih gesa dalam jiwanya takut kepada makhluk. Kalau untuk mendapat perhatian manusia, dia bukan buat cepat je. Tapi untuk mendapatkan kerana takut pada Allah, dia tak buat laju-laju pun. Kebaikan dia. Contoh kita tengok kalau kita kata kepada anak kita, Allah suka bersih. Pergilah mandi. Dia buat dek ya kan? Allah suka mandi. Allah suka bersih. Tapi kita kata-kata, pergi mandi cepat. Tu apa ni? Lepas ni maklum nak datang. Lepas ni orang ni nak datang. Kita sebut orang nak datang. Laju tak dia mandi? Laju. Sebab apa? Sebab dosa.
Maknanya dalam otak dia, kalau digesa dengan manusia, digesa dengan habuan dunia, dia akan laju. Tapi digesa dengan Allah, digesa dengan pahala, dia tak berapa yakin. Dia bukan dia tak tahu. Tapi keinginan, keyakinan, kan tak? Tingginya makrifat tu tak datang. Kemudian Allah tarik dalam jiwanya sifat al-awwab untuk kembali kepada Allah. Dia akan datang rasa apa? Rasa cinta dunia dan takut mati. Jujur yang kita takut dengan COVID tu takut apa sebenarnya? Yang kita dah takut dengan COVID tu takut apa? Takut mati kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah Nabi sebut kamu akan dilanda satu penyakit orang akhir zaman, iaitulah al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iaitu namanya kamu cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit. Dan sekarang kita sudah dilanda dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, sebab tu jadi bergaduh, risau. Bila nak berakhir ni, tak boleh nak buat kerja lah, gini, macam-macam. Tidak? Minta supaya, ya Allah bagi selesailah, susahlah macam ni, hendak tak boleh nak bergerak, tak boleh nak apa. Tidak? Allahu Akbar. Padahal dia tak ambil hikmah. Aku bagi selama ni kamu sibuk sangat. Tak sempat nak baca Quran. Tak sempat nak hafal Quran. Sekaranglah peluangnya. Kamu duduk dekat rumah. Tapi kita tak ambil peluang. Duk sibuk bila nak berakhir ni. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya kita tak rasa nak kembali kepada Allah. Tapi kalau kita selalu duduk dengan Quran, selalu ingat balik, Allah akan buka pintu hati kita. Ya Allah, kematian itu suatu yang pasti. Keliling orang kita tiap-tiap hari dalam Facebook cerita pasal mati. Kan? Ada je. Tak kurang dari 10 orang satu hari. Kalau Ustazah lah tengok dalam Facebook Ustazah, ke tak? Ustazah jarang dah buka Facebook. Ke tak? Berita yang datangnya semua berita mati. Nak tengok berita tu, hendak, okey? Maknanya seorang post mati. Nak dapat satu cerita baru yang orang nak post tu, punyalah payah. Semua cerita tentang kematian. Okay? Bahkan pada orang yang beriman, dia akan rasa bahagia. Sebab apa? Ya Allah, kalau ditakdir aku mati sekarang ni, aku sebenarnya dalam preparation. Memang nak jumpa dengan Allah. Sebab tu aku siapkan diri aku dengan baca Quran, dengan baca buat amal-amal. Sebab apa? Maknanya kita tak tahu bila kita akan kena. Dan berapa ramai orang yang kena memang sembuh. Dan berapa ramai je orang yang kena memang mati. Betul? Tapi hakikat kita takut sangat dengan COVID. Sebenarnya kita takut apa? Takut mati. Betul? Padahal kalau tak kena COVID, mati tak? Mati juga kan? Maknanya mana lebih baik Allah bagi? Allah bagi COVID untuk ingat pada mati ataupun Allah tak bagi peringatan lepas tu terus-terus mati? Yang mana satu lebih baik? Baik Allah bagi peringatan kan? Allah bagi clue. Sebab tu pada orang yang kena COVID, dia bagi clue dulu kan? Clue hilang deria. Hilang dulu deria ni. Supaya apa? Supaya kamu hilang rasa keinginan terhadap dunia. Sebab Allah tarik dunia ini, kita akan tahu sesuatu itu indah apabila kita dapat cium. Sedapnya. Keinginan kita datang, nafsu kita akan datang dengan ciuman, bauan, menghidu. Allah tarik dulu hidung. Allah nak bagi tahu, buanglah kamu menikmati sedapnya, lazatnya, bauan pada dunia. Tapi biarlah kamu sedang menghidu bauan syurga. Allah pun bagi tekak kita ni rasa sakit. Nak menelan. Tidak. Tak ada deria rasa. Allah kata, ya, Allah nak putuskan deria rasa kamu daripada dunia. Kerana Allah nak buka deria rasa kamu untuk syurga. Bayang tak? Tapi apakah kita fikir seperti itu? Kita tak terfikir pun. Allahu Akbar. Kemudian Allah buangkan lagi dalam jiwa manusia yang buat dosa ini at-tayyib, iaitu orang yang baik-baik. Okey? Kita apabila orang kata baiknya Kak Zarina, tak ada lah baik sangat dia contohnya. Okey. Okey, ataupun orang kata Kak Hasrizah ke tak baiknya. Tak ada lah baik-baik, biasa je. Tak? Kita ni memang tolak sama kalau orang kata kita ni baik. Allahu Akbar. Dari satu aspek nampak kita rendah diri. Betul tak? Nampak satu aspek kita tak naklah orang puji-puji. Tapi kenapa kita tak pulangkan
kebaikan yang orang nampak ini kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah kurniaan daripada Allah. Okay? Ini semua rezeki kamu. Allah hantar melalui saya. Cakaplah macam tu. Tapi tak menafikan nombor satu. Tak ada lah. Mana ada. Ya Allah, nampak macam baik ya. Sebab apa? Kesan dosa. Kesan dosa kita tak nak. Kita diiktiraf oleh orang baik. Macam tu. Kita tak nak orang kata kita baik. Kalau orang kata kita warak pun. Tak adalah dia jawab. Betul ya? Subhanallah. Last kali dia kata apa? Dan banyak lagi yang lain. Dia tu kita terhijab daripada nama yang Allah rekodkan sebagai Ar-Radhi. Orang yang Allah redha. Tapi yang kita nak buat satu benda. Kita nak cari hanya redha manusia. Okay? Redha diri kita. Bukan redha Allah. Akhirnya. Apa yang kamu dapat akan dipakaikan oleh Allah. Diri kamu ni akan dikenali sebagai apa? Dia akan diberi julukan atau nama fajir, penderhaka. Allah gazetkan orang ni penderhaka. Orang ni al-asi, orang yang buat maksiat. Al-mukhallif, orang yang melanggar perintah. Al-mufsid, orang yang buat kejahatan. Al-khabis, orang yang keji dan buruk perangai. Al-maskhut, yang dimurkai. Okay? Az-zanni, penzina. As-sariq, pencuri. Al-qatil, pembunuh. Al-kadhib, pembohong. Al-khain, pengkhianat. Okay? Al-luti, peliwat. Al-qadir, penipu. Okay? Ini semua namanya jawatan-jawatan yang Allah bagi kepada orang yang telah buat maksiat. Sampai tahap itu. Nampak ya? Mula-mula simple je. Contohnya kita tengok 2 hari lepas kan. Kepada TUDM. Allahu Akbar. Sedih sangat kita kan? Okay? Ahli tentera. Okay? Allah bagi kepadanya. Bayang dia boleh tembak sahabat dia. 3 orang dia tembak. Kemudian dia tembak diri dia sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak kesan dosa akhirnya akan jadi al-qatil. Pembunuh. Kesan dosa kerana tak tahu dah nak cari macam mana duit. Akhirnya menjadi azani, penzina. Okay? Kerana terlampau berhajat kepada duit sangat, isi borang. Jadi al-kadhib, pendusta. Sebab nak sangat aku layak jadi tu, tulislah tipu-tipu pun. Ramai tak orang menulis dalam borang tipu-tipu? Dia ingat bahawa Allah tak nampak. Okay? Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Okay? Allah tahu suara hati kamu kata apa. Tapi memang bertarung kan? Bertarung dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma kita ada alasan dalam otak kita. Kenapa aku jawab macam ni? Kenapa aku jawab macam ni? Tapi sebenarnya kita terduga untuk digazetkan oleh Allah sebagai siapa? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia kata apa? Ini semua orang panggil sifat-sifat fasik. Okay? Yang menyebabkan amalan yang kita buat tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Justru itu dia kata apa? Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hajj. Okay? Dalam surah Al-Hajj Allah sebut. Pada ayat yang ke-18. Okay, kita tengok sekejap. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Okay? Allah sebut dalam ayat ini, dia kata apa? Tidakkah kamu perhatikan alam tara? Apabila Allah guna kalimat tara, maknanya Allah suruh renung. Okay tak? Secara halus sampai kamu dapat melihat dengan mata hati yang paling dalam. Okay? Sekarang cuba kamu perhati. Kamu tengok. Innallaha yasjudu lahu man fis samawat. Sesungguhnya telah bertasbihlah, telah bersujudlah untuk Allah. Okay? Apapun yang ada di langit. Lalu kita pun tengok. Ya Allah. Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Sekarang orang buat contoh. Tengok gambar. Tengok gambar kuda, tengok gambar orang rokok. Serupa tak? Tengok kuda, tengok binatang.
Cuba compare dengan orang rokok. Serupa tak? Kepala ke depan, bontot ke belakang, kaki ke bawah. Serupa dengan kita kan? Maknanya Allah pun telah pun menciptakan binatang-binatang ini, apa yang ada di bumi ini, semuanya telah pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi saat dia nak makan, lagi dia sujud. Tu baru rokok. Nampak ya? Kedudukan dia tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi masa dia nak makan, dia terus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kepalanya ke bawah. Kita masa nak makan, ada kepala kita sujud? Tak adanya pun, betul kan? Sebab tu paling tidak pun masa nak makan, tunduk. Paling tidak. Jangan dia sibuk gini. Sambil makan, sambil tengok. Kalau kita makan jajan, macam tu kan? Makan ikut suka, nak mata liar je sambil makan. Tak ada rasa tunduk, rasa rezeki daripada Allah. Tapi masa kita nak makan, sebab tu dielokkan. Kita pun tunduk. Kan kalau makan nasi kan, tunduk. Makan benda lain pun sepatutnya adalah kita kena tunduk. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita masa makan tak nampak pun datang daripada Allah. Duduk sibuk nak tanya apa dia? Siapa masak ni? Sedapnya. Duduk sibuk. Duduk jauh benda urusan dunia. Allah kata mana lebih besar? Urusan Allah yang bagi idea kepada orang tu sehingga kan dia boleh buat. Allah bagi kekuatan. Kalau Allah bagi dia sakit, dia pun tak boleh buat. Kuasa Allah bagi dekat dia lebih besar ataupun kamu melihat makanan itu besar? Mana lebih besar? Allah lebih besar. Okay? Tapi kamu membesarkan makanan itu lebih daripada membesarkan Allah. Betul tak? Okay? Ini dosa. Antara benda nampak macam kecil je. Dosa kita lebih banyak berbicara sesuatu tentang diri kita. Macam urusan kita ni besar sangat. Nak compare dengan urusan langit dan bumi yang Allah telah cipta. Allah sebut lagi. Tidakkah kamu perhatikan wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab. Okay? Matahari, bulan, bintang, gunung ganang, pokok, binatang-binatang melata. Wa katsirun minan nas, yang kebanyakan daripada manusia. Kamu perhatilah. Semua aku buat ini adalah untuk sujud kepada aku. Tapi subhanallah, maksudnya urusan mereka ini besar tak? Besar. Nak compare dengan apa yang kita rasa. Sekarang Allah kata, wa katsirun haqqa alaihil azab. Kebanyakan mereka berhak atas mereka mendapat azab. Tadi Allah kata, di kalangan mereka ni ramai yang sujud. Betul tak ni? Semuanya sujud. Tapi Allah kata apa? Kebanyakan mereka berhak ke atas mereka, Allah nak bagi azab. Subhanallah. Kita tercengang. Kenapa tadi? Maksudnya orang yang tidak sujud kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, berhak atas mereka azab. Wa man yuhinillah, barang siapa yang menghina Allah, fama lahu min mukrim, maka tidak ada kemuliaan untuk dia. Sekarang kita tengok kalimat yuhini. Okay? Nak compare dengan dosa, kesan dosa tadi. Apabila kamu memuliakan orang lain lebih daripada Allah, apa rasa Allah? Apabila kamu membesarkan urusan yang lain lebih daripada Allah, apa rasa Allah? Bayang Ini yang kita sebut, kamu telah menghinakan aku. Aku ada depan mata kamu. Contohnya lah, kita makan nasi satu meja ni. Mak kita ada. Okay? Orang lain pun sama. Dan orang lain tengah masak. Kita kata, ya Allah, sedapnya makanan ni. Kita kata, biasa je pun dah makan, selalu pun makan. Makanan tu biasa mak kita masak. Tapi sekarang ni bukan mak kita masak, orang lain masak. Kita pergi makan kat rumah orang jamu kita bawa sekali dengan mak kita. Kita kata, ya Allah sedapnya. Mak kita pun makan juga. Mak kata apa dalam hati dia? Aku masak, anakku tak pernah puji. Tak pernah nak besarkan apa yang aku masak. Tapi sekali saja baru dia makan orang ni masak. Tapi bukannya sedap sangat pun. Mak dia rasa tak adalah sedap sangat pun. Tapi banyak kita puji. Sedapnya kamu masak ni. Agak-agak kecil tidak mak dah. Ya Allah, ya Rahman. Bayangkan. Atau kita nak bagi contoh lagi. Kita ni mungkin orang ni kerja sebagai tukang masak lah dalam rumah ni kan. Lepas tu dia masak sedap lah ni. Kedok, okey. Lepas tu kita pun datang lah. Tuan rumah ni pun jamu kita.
Dia pun kata, makan, 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 makan. Ya Allah, sedapnya kamu masak. Dia tak cakap pun tukang orang gaji dia masak. Okay? Dia tak cerita pun rumah dia ada tukang gaji. Oi, sedapnya, sedapnya. Bayang tak orang gaji yang dengar tu. Aku yang masak, orang ni yang dapat nama. Boleh faham ni? Sekarang semuanya Allah dah bagi, tapi sedikit pun tidak menyebut tentang dia datang daripada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu apabila kita dapat buat sesuatu benda, pulangkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanda sibuk dunia tanda banyak dosa. Okey, jadi ayat dia sebut apa? Wa man yuhinillah, barang siapa yang menghina Allah. Okey? Jelas tak maksud hina kat sini? Dia nak compare dengan ayat atas, iaitu dia tidak patuh untuk sujud kepada Allah. Dia tak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan seluruh makhluk patuh cakap Allah. Tak pernah nak dengki dengan satu sama lain. Tapi Allahu Akbar, kebanyakan manusia ini yang mereka buat. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah akan buat apa yang dia telah rancangkan. Okay? Justru itu apabila Allah nak hina seseorang, tidak, Allah akan buat apa? Kalau kita tengok dalam surah Isra, kata Ustazah ya. Okay? Dalam Isra ayat yang ke-16. Kita tengok. Sekejap. Ustazah buka sekejap. Okay. Dalam surah Isra ayat yang ke-16, kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia sebut wa idza aradna an nuhlika qaryah wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Ayat yang ke-16 Allah kata wa idza aradna, panjang kita baca dalam kalau baca ayat Quran kan dengan bacaan wa idza aradna an nuhlika, bunyi banyak macam sayu kan. Allah nak bagi tahu, Allah bagi peluang yang sangat lama. Apabila kami kehendaki untuk membinasakan qaryatan, satu kaum, satu negeri, amarna, kami perintahkan mutrafiha, maknanya kami akan bagi apa yang dia nak, dia dapat semua, sehingga kan dia hidup dalam bermewah-mewahan. Dia nak makan apa, dia nak apa, semua dia dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian fafasaku, dia dah dapat nikmat, tapi mereka telah membuat perkara yang fasik, iaitu buat dosa. Dalam negara tersebut, dalam negeri tersebut, tempat yang dia Allah kurniakan rezeki, fahaqqa 'alaihal qaul, berhak ke atas mereka yang perkataan, fadammarnaha tadmira, lalu hancurlah mereka sehancur-hancurnya. Maksudnya berhak atas mereka, aku kata kun, jadilah dia hancur, hancurlah dia. Maknanya tak perlu kepada ada signal. Okay? Tak ada signal apa-apa, tiba-tiba datang. Betul dia, gempa bumi. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Justru itulah Ustazah sebut, apabila Allah bagi kepada kita COVID, itu signal Allah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat ramai orang di seluruh dunia mula lupa tentang kematian. Okay? Mula sibuk untuk mencari habuan dunia. Sibuk untuk memperbanyakkan. Akhirnya inilah yang Allah buatkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okay? Justru itu kalau kita tengok pada ayat ini, tidak. Allah sebut apa? Sekiranya tidak terdapat balasan ketaatan selain memperoleh nama-nama kemuliaan dan kehormatan di atas menurut akal dan fikiran yang waras dan jujur, hal ini sudah cukup bagi motivasi dan perangsang untuk kita buat amal soleh. Kalau kita tak dapat habuan pun, kita nak Allah, wahai Allah, pandanglah aku sebagai orang yang beriman. Ya tak? Paling tidak kita dapat motivasi. Ya Allah, mungkin orang lain cerca aku, kata macam-macam, tapi tak apa ya Allah, sekurang-kurangnya di matamu ya Allah, aku adalah orang yang buat sebuah dengan kebaikan. Okay?
Buat yang terbaik. Allahu Akbar. Biarlah orang nak pandang macam-macam. Mungkin orang akan kata macam-macam kat kita. Kadang-kadang apabila kita nak bagi sedekah kan. Mungkin orang sahabat sebelah. Tak payahlah bagi banyak sangat tu 50. Bagi 10 ringgit dah lah. Contohnya kan. Ada tak kita dapat orang jenis macam ni? Ada. Padahal masa kita nak bagi itu. Allahu Akbar. Kenapa? Dia hanya memberikan bisikan syaitan daripada manusia bisik kat kita. Kita pun kata, lah. Nanti kalau bagi banyak-banyak, hilangnya budak-budak ni. Bukan boleh kira. Tapi, Allahu Akbar. Kita nak pandangan dia atau pandangan Allah? Apa salahnya kalau kita bagi banyak? Contoh kita bagi 50. Hendak? Okay. Lepas tu dia pun kata, okay, Alhamdulillah. Bolehlah saya bagi duit ni sebab dah ada. Boleh nak jamu orang lain. Subhanallah. Lega hati tu kan? Ustazah terkedu sangat. Okay tak? Apa ni? Ustazah ambil orang gaji dekat, bukan orang gaji. Minta tolong, dia kata tolong bantu Kak Su uruskan halaman rumah. Sebab kawasan ni kawasan besar. Kat rumah apa ni, Ustazah kat kampung ni. Ada peluang nanti datanglah. Okay. Apabila siap tarbiyah stay, boleh kita buat program kat sini. Jadi kawasan ni luas. Bayangkan rumah tanah 2 ekar, hanya ada rumah mak satu je. Sekarang baru Ustazah bina tarbiyah stay. Luas tak luasnya nak jaganya, subhanallah. Tak? Terbiar je sekarang dah baru start tanam apa-apa semua, baru nak bersih. Jadi tak larat nak buat seorang-seorang tak mampunya. Jadi alhamdulillah Allah hadirkan ada orang kampung ni, tak? Jadi Ustazah ni taklah tolong dia. Ustazah bagi duit kat dia lepas tu kan. Subhanallah. Ni dia depan Ustazah ni ada dia. Ustazah kagumnya sikap dia ni kan. Apabila kita bagi duit, dia terus mindset dalam otak dia. Ni duit hari ni bolehlah nak beli aiskrim, belanja budak-budak kampung. Bayang tak? Subhanallah. Otak dia berfikir bila kita bagi duit kat dia kan. Hari tu balik bagi budak-budak ada berapa orang beli aiskrim sebatang seorang. Tidak ni. Bolehlah ni ada duit ni boleh nak masak nasi, beli lauk-lauk sikit, dia kata boleh bagi budak-budak. Ya Allah ya Rahman. Ustazah rasa masa dia cakap benda macam tu kan, Ustazah tersentak sebab apa? Sebab Allah nak tegur Ustazah. Kamu tu tak berfikir macam mana kamu nak boleh tolong bagi makanan ke orang-orang budak-budak duduk jalanan, ada budak-budak. Kamu tak berfikir sebab kamu tak keluar rumah. Allah kata tengok orang ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terasa Allah tempelak diri. Rasa sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar kamu ada satu target. Ini kamu akan buat. Ini kamu akan buat. Subhanallah. Memang Ustazah kagumlah dengan dia. Sebab apa? Dia buat kerja tanpa mengharap apa-apa pun. Okay? Bersih masjid, bersih surau. Okay tak? Itulah. Tak ada orang nak, dia kata kotor sangat. Sian. Dia kata masjid ni. Dia pun bersih. Allahu Akbar. Sampai Ustazah kata, Ustazah tengok dia. Allah nak suruh aku berubah. Okay tak? Buat semua benda tanpa berkira. Okay? Bayang Ustazah suruh dia datang petang. Petang sekejap sangat dia kata. Dia datang pagi lah. Lama sikit masa untuk kerja. Bayang tak? Ada orang dalam dunia ni. Kita kata dah payahlah kerja banyak-banyak. Kerja sikit-sikit dah lah. Dia kata banyak kerja ni nanti tak siap dia kata. Nak buat siap dulu. Kalau rehat nanti tak dan. Kalau datang petang sekejap sangat dia kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma satu aspek Ustazah merasakan apa? Terima kasih Allah. Engkau benar-benar tunjuk kepada aku. Jika aku tolong agamamu ya Allah, Engkau datangkan pembantu untuk tolong aku. Okay? Ustazah sangat yakin benar. Sangat yakin. Kamu habiskan masa nampak macam kamu depan telefon je. Duduk depan macam ni, gini. Tapi di sana ada satu asbab. Okay tak? Asbab dalam masa yang sama, Allah nak tunjuk ada sesuatu yang perlu untuk kamu beri kepada masyarakat. Okay? Allahu Akbar. Kemudian kalau kita perhati, kita dah nak habis masa, Ustazah bawa kesan dosanya akan menyebabkan apa dia? Kebanyakan dalam Quran apabila Allah cerita tentang langit, bumi, dia akan tutup dengan ayat ulil albab. Ulul albab maksudnya orang yang tak buat dosa ataupun orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya akal dia waras.
Tapi orang yang tidak boleh berfikir secara waras, tidak. Itu namanya orang yang banyak dosa. Ha. Jadi dapatlah kita faham orang stres, sebenarnya dia bukan stres sebab duit tak ada. Tapi sebenarnya dia stres kerana dosa. Ha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi justru itu kalau kita tengok ada berlaku masalah apa semua, tanya balik diri kita, ya Allah, cek balik apa dosa aku ni ya Allah. Tolong buka. Tolong buka wahai Allah. Aib aku ni aku nak tengok. Bukan buka pada orang lain, biar kita nampak. Ya Allah, supaya aku dapat kembali kepada Engkau ya Allah. Tapi kalau Allah dah tutup sampai kita tak nampak, akhirnya kita tak apa dosa aku ya Allah. Ha, justru itu, okay, Ustazah akan berhenti pada bab yang ke-6, bab 7 kita sambung minggu depan. Cuma Ustazah nak sentuh. Tanda-tanda kita nak sedar bahawa kita ini ada dosa. Ataupun nak sedar bahawa hati kita dah mula gelap kesan daripada dosa. Pertama, tidak merasa kemanisan dalam beribadah. Itu petanda aras. Okay? Buat ibadah tapi tak rasa kesan. Tak rasa manis. Baca Quran. Rasa tak manis? Tak. Rasa penat ada? Belum. Okay? Itu tandanya kesan dosa. Solat. Tapi tak rasa kesan. Okay? Yang kedua, kesan dosa kita boleh tengok masa berdoa, masa berdoa kepada Allah, air mata tak boleh keluar. Puas dah nak menangis. Tapi kalau orang sakitkan hati kita, kata macam-macam kat kita, senang je air mata ni. Kenang balik hak zaman dulu orang buat kat kita. Ingat je mengalir air mata. Cerita je keluar air mata. Menunjukkan pedih sangat hati tu. Okay? Tapi apabila orang tu buat dosa, kesan dia air mata tak boleh nak keluar. Sebab dia tak sampai pada hati. Dia telah blok cahaya ni, dia nak masuk dalam hati kita. Sebab apabila sebut hati ni orang panggil mata hati. Apabila sebut mata hati, dia ada air mata. Nampak kan? Dia ada air mata. Jadi dia nak pecahnya, dia nak masuk dalam, rupa-rupanya dia ada tembok. Dalam hati kita ni ada gap. Itulah dosa. Akhirnya tak dapat rasa kemanisan tadi, sehingga kan tak boleh nak keluar air mata. Air mata ni dia keluar bila hati terasa je. Kalau hati tak terasa, dia tak keluar kan? Kena pisau sakit, keluar dah air mata. Tak. Cuba tengok budak-budak. Dia jatuh. Dia tak nangis lagi, dia tak keluar lagi air mata. Sakit. Dia sebut dia tak keluar air mata kan? Tapi cuba kita pergi. Siang pula. Air mata dia. Betul kan? Hati kita sentuh masa kita sebut kesian pula. Ya Allah, ada orang simpati dengan aku dalam hati, dia kata. Yang kedua. Yang ketiga, nak tanda-tanda yang kita ni diblok dengan dosa, iaitu pertama daripada ibadah tak rasa manis, daripada yang seterusnya apabila buat benda baik, tidak jemu. Nak tanda hati kita berdosa. Dia tak sedap, tak seronok nak buat benda baik. Kalau dia buat benda baik kan, sekejap-sekejap dia tengok. Pukul berapa dah? Kejap-kejap je dah. Dia buat benda baik. Tapi dia jemu sangat. Tapi kalau buat benda untuk dunia, tak sangka nak Zohor dah. Dia rasa macam cepat masa berlalu. Betul tak seronok nak buat benda baik. Buat benda baik, ya ada je halangan. Allahu Akbar. Ini kesan. Nak bagi pada kita. Yang keempat, yang terakhir saya ambil pada hari ini, apabila buat dosa, dia tak rasa bersalah. Okay? Dia tak rasa bersalah sikit pun. Sehingga kan apabila orang tegur dia buat salah, alah, bukan benda besar pun, dia jawab. Kan? Contohnya lah, orang datang, ada. Anak kata, kenapa tak pakai stesen? Alah, Umi dah tutup dah dengan baju. Ya, dia tak rasa bersalah pada benda dosa ni. Okay?
Kalau dah tutup dah ambil tuala. Tak, kita tak nampak dah. Tapi nampak bahawa kita kemas tak? Tak kan? Tak nampak kita betul-betul menjaga tau. Justru itu nak menjadi ahli syurga, kita kena ingat ahli syurga, benda pertama yang membezakan Adam dengan orang lain, dengan makhluk-makhluk lain, pakaian. Benda pertama yang membezakan dengan binatang, dengan jin, dengan yang lain-lain lah, namanya pakaian. Justru itu, okay dah, Allah nak tunjuk kepada kita, siapa nak masuk syurga, jaga sungguh-sungguh aurat. Nak jadi ahli syurga, ini package paling utama ni. Okay? Jaga aurat. Jangan sampai buat dosa kerana kes aurat. Tunjuk gambar dalam Facebook, dalam Instagram. Okay tak? Tolong. Dalam bab-bab ni. Takut-takut ternampak body kita. Allahu Akbar. Wallahu alam, rasanya cukup sekadar itu daripada Ustazah. InsyaAllah kita jumpa pada masa bulan depan. InsyaAllah sebulan sekali pada minggu kedua. Kedua kan? Okay. InsyaAllah aku lulih hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.